Tengok kalau hamba nak tick up, tick down, senang je. Pusing. Macam tu. Senang je. Kalau kata nak travelling, saya nak sengit ke sana, saya pusing. Kau kena ada bot tu. Pap. Okay, sekarang kita berada di hutan Lipo Jeram Toy, Jelebu, Negeri 9. Saya bersama geng-geng NS Landscaper lari sesi mengambil gambar air terjun. Hari ni memang tak ada orang lah di kawasan ni. Selalunya kalau hari Ahad memang full house lah. Sebab hari ni hari Senin, hari bekerja. So kita pilih hari bekerja sebab confirm tak ada orang. Tak ada orang yang kita selesa lah nak ke mana-mana, nak tengok alur air tu, nak ambil alur mana kita boleh tak ada masalah. Kalau hari cuti, hari pelepasan am ni memang sini memang tak pernah lengang kat orang. Itulah. Jeram Toy ni jadi pilihan sebab dia dekat. Dia dokek lah, mana Sembilan cakap. Dokek dengan Somban. Lebih kurang lah 15 minit, 20 minit dah sampai. Main kona kiri kanan sampai dah. Tak ada masalah. Tak jauh. Kerja banyak ni lah, banyak pilihan lah. Kita nak angle mana ada beberapa tingkat ke atas tu, sampai lah atas tu. Itu je paling besar ke atas tu. Kalau terlarat, kita naik lah. Kalau bawa puak-puak yang dah reput ni, nak bawa barang berat sikit tak boleh. Memang dia akan tinggal bawah lah. Itu je. Ya, selamat pagi. Boleh dengar Okey. Berkenaan dengan tripod. Kita nak beli tripod untuk landscape. Dulu saya tak ada guide. Jadi bila beli tu banyak ada beli yang salah, beli yang tripod yang kita akhirnya beli yang lain. Kita biar beli sekali je, tapi boleh pakai lama. Paling tidak biasa 4-5 tahun orang boleh pakai tripod. Jadi sekarang ni saya pakai brand Sirui. Tripod biasa lah, tapi dia carbon fiber lah. Sebab senang, bila travel dia ringan, dia tak berat. Model dia Sirui AM 284CN. Jadi ini memang carbon fiber, ringan, mudah bawa. Dia datang sekali dengan head. Harga dalam 1000 lebih ni rasa ni. Sofa dengan kamera yang ada sekarang. Jadi sturdy tripod, cantik. Untuk laut saya dah test, untuk sungai saya dah test, untuk atas darat lagi okey lah. Laut bagus sebab apa, dia bentuk dia bulat kaki dia ni. Jadi bila ombak datang semua dia stabil, tak ada masalah. Cuma bila kita pacak mula-mula tu nak kena betul-betul lah, sebab bila air datang atau apa yang tu dekat pasir tu bergerak, dia tripod tu jadi sengit ke apa kan. Tapi yang lain tak ada masalah. Jadi nak kena, kalau nak beli tripod sekali beli tripod memang antara 1000 ke 2000 tu biasa. Kan ada masa kita gunakan head yang lain. Setakat ni saya puas hati dengan head ni. Pakai FLM masa tu, head tu. Kalau sekarang harga dia, kepala dia tu mahal, 1000 lebih. Pun tak masuk Malaysia dah nampaknya. Dah jadi benda-benda yang rare dah. Jadi yang tu saya tak bawa sebab dia berat. Head tu berat. Jadi yang ni ringan. Jadi tripod untuk travel saya memang saya pakai model yang ni. Memang yang terbaik lah. Setakat ni memang saya puas hati dengan tripod ni. Bukan kata yang lain tak baik, tak ada. Yang ni ikut kesesuaian, ikut upayaan badan. Kalau rasa muda nak pikul manfrotto berat-berat tu okey je, tak ada masalah, boleh je pikul. Tapi itulah, kita dah berumur ni, jadi kita ambil lah tripod yang agak-agak sesuai dengan kita, mudah nak travel. Maklum sajalah bila travel ni berat tu menjadi halangan. Bila landscape ni berat ni, dia akan sekat kreativiti sebab kita stres ambil gambar. Berat, nak maneuver susah, nak angkat, nak alih tempat susah, banyak benda susah. Jadi untuk elakkan benda-benda ni, pakai tripod yang ringan, carbon fiber. Carbon fiber is the best. Okey. Macam kaki tripod tu, ujung kaki tripod tu, yang ni saya tunjuk yang ni. Yang ni. Dia ada yang getah. Ini boleh tukar, ini tukar rasa lah. Sekejap. Okey, yang ni kena tukar. Sebab ada tripod, dia pakai spike dia boleh pusing ni, dia keluar dia punya spike dia tu. Untuk guna, kalau yang getah ni biasa kita guna atas ground yang tegap, kita pakailah getah.
Untuk dalam macam sungai macam ni semua, ataupun tempat-tempat yang berpasir, tanah, nak bagi stable tu, pakailah yang ada spike. Tapi so far saya pakai yang getah ni tak ada masalah. Sebab bebanan atas ni tak berat. Kalau berat, dia goyang, dia teruk. Kalau ada getah ni, dia akan jadi vibrate. Equipment semua kita vibrate. Especially kalau kita burst, dia akan vibrate. Tapi kalau setakat kamera yang ringan-ringan sekarang ni, mirrorless, tak payah pakai yang getah bawah, dah cukup okey dah. Dah cukup bagus dah. Tak payah pakai spike. Kita shoot landscape dengan geng-geng Negeri Sembilan ni, walaupun saya seorang orang Kelantan, tak ada masalah. Kita masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum, kita satu hati. So gear hari ni, sebab saya nak shoot air terjun ni, saya menggunakan A7III dan lens 16-35 f2.8 G Master, dan saya terpaksa gunakan CPL Haida M10 untuk dapatkan kabur air tu. Tripod jenama Leo Photo LS324 CEX. So saya puas hati tripod ni. Memang ringan, walaupun dengan bore head nampak besar, tapi memang CNC yang dia buat ni memang ringan. Tak ada masalah. Boleh pakai bawah. Tengok kalau hamba nak tick up, tick down, senang je. Pusing. Macam tu. Senang je. Kalau kata nak ke leveling, saya ingat ke sana, saya pusing. Memudahkan kerja. Kat sini kita kena safety lah. Apa ada batu-batu dia kan. Lepas tu kita nak secure kita punya kamera, takut jatuh dalam air. Kalau kamera jatuh dalam air, tak tahu macam apa lah. So di semalam tak ada masalah sebab kita di darat. Ini di dalam air pula. So itulah permintaannya. Okey. Saya bagi tips kalau nak pergi travel, especially kalau naik kapal terbang. Night flight kan, night flight. Okey, biasa saya akan bawa 2 tripod. Satu tripod sebab kita ada transit tau. Kadang-kadang bila jauh-jauh ni ada transit 3-4 airport. Ada tempat yang transit yang lama, kita boleh keluar daripada airport. Tapi barang kita dekat dalam airport, dekat dalam kapal terbang ataupun dekat dalam tempat dia tak boleh ambil. Jadi kita kena bawa 2 tripod. Satu tripod yang biasa kita pakai, yang major tripod ni kita letak dalam luggage. Sebab ni memang tak boleh bawa naik atas, susah, ada banyak isu. Jadi satu ni letak dalam luggage. Satu lagi tripod. Bawa yang kecil macam ni. Yang kecil macam ni. Yang ini model yang saya pakai ni model Sirui T005RX. Ni model ni. T005RX. Ini ringan, kecil dan boleh masuk dalam backpack. Jadi kita masuk dalam backpack, boleh bawa naik kapal terbang. So far setakat ni saya dah bawa sampai ke Heathrow, sampai Norway, Iceland, dalam backpack tak ada masalah, tak ada isu. Indonesia saya tak jamin sebab ikut daripada dia punya immigration atau custom dia tu, depends, tengok. Kalau dia nak cek pasal, dia akan ambil tripod ni. Tapi ada tips lagi. Sekiranya tripod anda dirampas, sekiranya lah dia nak rampas lah, especially Indonesia, selalu kat tripod ni yang bernilai dia punya head. Jadi buka head ni, bawa balik, bagi dia tripod je. At least tak adalah kita lost the whole tripod. Head tu bernilai, head tu paling ni. Yang sebelum ni saya kata head FLM tu kan, ni head dia FLM. Dulu yang ni antara yang bagus lah pakai. Tak katalah kata the best, yang bagus. Tapi berat. Yang ni ringan, dia sekali datang dengan tripod. Jadi dia pun boleh tanggal, boleh gantikan dengan FLM ni, tak ada masalah. Lagi satu tip, kena ada L bracket dekat kamera. Selalu biasa orang ada untuk letak tripod satu part je. Now cari ada L bracket. Penting ni. Sebab apa? Kita nak kompo senang. Jadi bila kita kompo, okey, ini kadang-kadang landscape kita kompo macam ni. Jadi tak perlulah nak pusing kepala tripod ni sampai terbabas ke kiri ke kanan, susah kerja dia. Dia dah set dia punya tripod, nak alih-alih tripod susah. Jadi ada L bracket, kita just unlock, letak dan lock balik. Jadi dia lebih stabil, lebih mudah, kerja lebih cepat. Jadi sangat berguna. Carilah L bracket ni. Untuk L bracket ni, okey, kebanyakan L bracket dia Arca Swiss. Ini kira umum lah.
Okey, kebanyakan tripod sesuai dengan harga Swiss, especially tripod yang boleh ni. Kepala dia boleh apa dia boleh rapat, dia boleh buka ikut jarak ni. Tak ada masalah yang ni. Okey. Untuk Manfrotto, rear right stop, yang macam tu semua tu kebanyakannya dia kena ada khas L bracket dia. FLM sendiri, kepala FLM tu kena ada khas, kena pakai FLM punya L bracket. Jadi bila kita beli L bracket ni jadi mudah. Contoh letak macam ni. Okey, kita lock. Okey, ambil gambar pap, dah siap semua. Buka, tanggalkan dan masuk lock. Macam tu. Kita lock balik macam tu. Dah siap untuk ambil landscape. Jadi tak payahlah kalau kata ada spout case dia buat jadi macam mana, dia macam ni. Sebab dia tak ada L bracket, jadi apa dia buat? Dia start longgarkan ni dan dia pusing macam ni. Kan banyak halangan, tergantuk sinilah, lepas tu tak betul position lah, nak betulkan lagi, dah tripod sengit lagi. Jadi lambat, kerja jadi lambat. Keselamatan, dia tak balance, tengok dia tak balance ni. Kalau buatnya tinggi sikit je ni, rebah lah. Rebah. Jadi bye-bye lah. Kalau air laut memang bye-bye. Air sungai tak apa, air laut memang bye-bye. Sedekah kepada alam nama dia. Lagi satu pemilihan tripod, kalau boleh dia ni kaki ni boleh remove, ataupun kalau tak remove biar dia tak ada kaki. Macam model yang ni. Ini model ni sekali dengan head dia ni AM 284CN ni, Sirui. Sirui ni model dia ni. Dia tak ada kaki tengah. Dia boleh sambung kaki dia, tapi kita boleh remove kaki dia. Dah remove kaki dia. Okey. Apa jadi kalau yang berkaki dengan yang tak berkaki macam ni? Bila kita nak ambil gambar, especially landscape, kita nak ambil serendah yang boleh, serapat yang boleh dengan bumi. Okey, kalau tak ada kaki macam ni, contoh. Ni contoh. Tengok Okey. Dia akan jadi rendah macam tu. Dia akan jadi, kita kepakkan habis. Tengok. Okey. Rendah. Paling minima dia boleh rendah. Yang sekarang stable, kita boleh ambil gambar. Kalau dia ada kaki, tak boleh remove. Apa jadi? Kamera ni akan duduk dekat atas juga, sebab kita akan tarik kaki dia tu ke sini. Tiang dia tu. Yang tu bila kita tarik, kamera tu tetap dekat atas. Jadi dia masih tinggi. Yang boleh rapat dekat bumi. Serapat yang boleh. Dan juga sestabil yang boleh. Setakat ni, yang ini antara yang terbaik, yang mudah saya pakai. Ringan, kabel fiber, dia macam tu. Jadi keadaan ni yang kita nak. Jadi kita dapatlah mana-mana kompo yang kita nak. Macam tu. Tak adalah promo, bukan berbayar ni, tak ada. Yang ni apa yang saya dah pakai. Yang lain banyak lagi yang baik. Tapi ni yang mampu milik lah. Tak adalah kayangan sangat. Yang lain tu dah masuk kluster bunian pun ada. Ui, rebah abang. Roket barai. Okey, untuk pemilihan bullhead, tips dia, kalau boleh pilihlah bullhead yang pertama boleh tahan beban kamera kita. Equipment kita atas ni. Kalau kita ringan, macam saya pakai Fuji yang ni ringan nak mampu orang cakap. Ringan ni tak ada masalah. Yang berat-berat tu kena bullhead dia kena steady, kena tengok. Biasanya lah bullhead boleh menahan 3 kali ganda berat ni. Katakan ni sekilo, tips dia. Ni sekilo, bullhead ni kalau kita tengok spek dia mesti boleh tanggung beban 3 kilo. Jangan cari bullhead yang tanggung beban sekilo. Tak boleh. Dia kena 3 kali ganda. Biasa kalikan 3. Jadi kalau kata equipment kita 5 kilo, kalilah 3. 15 kilo punya bullhead yang boleh tahan beban bullhead. Itu satu. Yang kedua, pengawalan. Pertama sekali, klip ni. Yang ni pada saya masih lagi tidak, ni bagus, tapi dia masih lambat kerja saya. Dia kalau dia klip, dia cepat. Jadi tak apalah, itu boleh diterima, tak ada masalah, tak ada lambat sangat. Yang kedua, ni biasa kita guna yang sekarang ni, yang model-model baru semua bullhead dia yang macam ni dia ada macam bola ni. Panggil apa benda dah ni. Alah, aku pun tak tahulah, dah reput dah ni. Jadi yang ni lah, biasa ada bola-bola je ni, dia mudah pergerakan dia, tengok. Dia boleh jatuh macam tu, dia boleh ni lock. Lagi satu, kalau boleh, biar dia boleh ada panoramik punya gear. Maksud dia macam ni. Dia boleh pusing. Nampak? Dia ada panoramik. Macam juga yang FLM ni. Ni contoh FLM. Pertama, dia punya ni cantik, bagus. Lepas tu FLM ni dia precise lagi. Sebab dia boleh control. Kita nak dia punya friction tu macam mana, ketat, berapa ketat, tak ketat, longgar ke. Jadi dia boleh control. Lepas tu dia ada panoramik punya ni. Jadi dia boleh lah gerak-gerak macam tu. Ada yang bullhead dia boleh control satu je. Dia control atas je. Itu macam ni.
Ada lagi lain-lain bowhead tu yang macam pakai gear apa tu semua, yang pakai macam tangkai tu semua. So far boleh pakai, tapi kadang-kadang dia jadi problem bila kita pikul benda tu, nak bawa, nak menyusup apa semua, dia sangkut lah. Jadi better pakai yang macam ni, yang mudah kita nak bawa. Jadi faktor dia kena perhati tadi lah. Pertama, controller dia ni kena bagus, friction dia bagus. Macam yang Leo Photo keluarkan yang baru ni, yang tu terbaik, dia precise, dia precision, tapi harga dia mahal. Bukan tak mampu, tapi macam rugi pula ni. Kan gambar pun peram aja. Jadi itulah. Jadi kita beli yang biasa-biasa lah. Kan, yang biasa-biasa, yang boleh pakai, yang sturdy. Jadi dia boleh tahan beban kamera kita. Jadi kalau macam ni dia cantik, dia boleh control. Dia ada satu lagi ring. Macam ni tak ada. Macam ni dia terus je. So far yang baru ni ball head kebanyakan dah bagus-bagus dah. Jadi bila kita buat movement yang sedikit, dia punya precision tu bagus dah bagus dah. Dia tak adalah dia jagged tau. Dia jadi macam tu ke, tak ada. Dia smooth dia. Dia smooth. Jadi mudahlah, dan tak adalah kita rasa stres ambil gambar. Ingat, stres berlawanan dengan kreativiti. Kalau stres tak kreatif. Kalau nak kreatif, nak benda ni art, nak kreatif kena kurangkan stres. Kena fikirlah dalam senarai, kena letak apa yang menimbulkan tekanan masa kita nak buat aktiviti kita ni. Kurangkan benda tu semua, insya-Allah kreativiti akan meningkat dengan sendirinya. Tips dari saya.